Ui, dia kata dia terkejut, berderau darah dia sebab di atas katil anak-anak dia. Yang mana ada dua katil, satu katil yang dekat dengan bilik air, satu lagi bersebelahannya adalah katil dekat dengan balkoni tadi. Betul-betul dekat tepi katil yang menghadap ke balkoni ni, dia nampak isteri dia sedang duduk di situ. Bilik ni gelap ni, dia pun jalan pergi ke arah katil dia, dan kemudian dia nak angkatlah anak-anak dia untuk beralih lah ke katil sebelah. Tapi sekali lagi dia terkejut apabila dia sampai dekat katil dia, isteri dia sedang baring di atas katil. Dia gelarkan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap jangan buka pintu, tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah macam. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau berwarna hitam keluar daripada. Dia nampak muka makhluk ni tadi. Cubalah buka nak tanya daripada arah sana dia. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi. Bertemankan saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ini. Yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Di dalam episod kali ini, seperti biasa, kita akan dengarkan beberapa pengalaman seram yang diceritakan oleh para pengirim kita dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Tapi sebelum saya memulakan apa-apa kisah, ingat, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang bakal diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee. Jom aku story. Baiklah, kita mulakan dengan pengalaman seram kita yang pertama. Yang mana kisah ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Awang. Yang mana Awang nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami ketika dia menginap di sebuah hotel yang terletak di Kuantan, Pahang. Awang nyatakan di dalam kiriman yang mana dia ni tinggal di area Taiping di Perak. Okay? Dia tak bagi tahu dia kerja apa dan dia masih ingat lagi yang kejadian ni berlaku pada tahun 2018. Okey, yang mana hujung bulan 11 dan juga 12. Kebiasaannya lah bulan 11 dengan bulan 12 ni seperti anda tahu, ramai keluarga yang akan pergi berjalan-jalan sebab musim cuti sekolah kan, yang balik ke kampung pun ada, makan angin, macam itulah. Tapi pada tahun 2016 dan juga 17, 2 tahun sebelum tahun kejadian ni berlaku, Awang ni memang sangat busy bekerja. Sampai ke bulan 11 dengan 12 pun cuti dia dibekukan. Jadi 2 tahun ni dia tak pergi ke mana-mana lah. Hanya mungkin pusing-pusing dalam Perak macam tu je lah kot. Cuma setelah 2 tahun tidak pergi ke mana-mana, tahun 2018 ni dia dah pasang niat yang mana dia nak bawa lah ahli keluarga dia ni untuk pergi makan angin. Dan kemudian dia pun berbincang dengan isteri dia dan kemudian sebulat suara untuk pergi short trip. Short trip ni dia dikatakan dalam kiriman bukanlah pergi bercuti setakat 2 hari 1 malam balik, tak. Dia 2 hari 1 malam dekat sini, lepas tu nanti pergi tempat lain pula 2 hari 1 malam, macam tu. Pergi banyak tempat. Cuma duduk dekat tempat tu tak lama lah, mungkin 2 hari 1 malam, 3 hari 2 malam, macam tu. Tempat-tempat lain dia tak nyatakan dalam kiriman, cuma dia tekankan satu tempat je, iaitu di Kuantan. Okey, dipendekkan cerita, sampailah hari yang dia nak bertolak pergi ke Kuantan ni, dikatakan memang tidak ada satu pun perasaan yang tak sedap ke apa tak. Cuma perasaan orang kata teruja lah ataupun excited tu ada. Sebab nak bawa anak dia berjalan kan, dah 2 tahun tak pergi.
So dia pun bertolak sampai saja ke Kuantan dan dia pun check in ke satu hotel yang dia nyatakan nama dalam kiriman. Cuma hotel ni saya tengok masih beroperasi. Jadi lebih baik saya tak reveal lah nama hotel ni. Dan disebabkan 2 tahun tak pergi mana-mana, jadi dia ambil lah hotel ataupun bilik yang baik sikit. Yang mana dia ni ada 3 orang anak. Anak pertama dia perempuan dan kemudian nombor 2 perempuan, nombor 3 baru lelaki. Dan anak dia semua masih bersekolah. Cuma yang kakak ni je lah dah sekolah menengah. Okey, dia ambil satu bilik. Dia tak ambil 2 bilik, satu bilik saja. Tapi ada 2 katil queen. 2 katil queen. Yang mana 3 orang anak dia akan tidur di katil queen tersebut. Dan kemudian satu lagi katil queen, dia dan juga isteri dia. Check in apa semua, anak dia memang seronok kan. Cuma pada malam, pada malamnya, yang mana dia duduk dekat hotel tu 2 hari 1 malam je. Nasib baik 2 hari 1 malam. Yang mana pada malam itu, dikatakan dia waktu tu tengah baring lah dekat dalam bilik, sedang menonton TV kan. Dan kemudian jam waktu tu dah lewat juga. Dia tak nyatakan pukul berapa lah. Jadi saya anggarkan mungkin 11 lebih ke 12 macam tu. Okey, dikatakan dia baring dan kemudian tiba-tiba dia terdengar telefon dia berdering. Telefon dia berdering. Okey, dia pun pergi ke arah meja yang mana terletak telefon dia ni. Dikatakan meja ni bukan berada di sebelah katil dia. Meja ni agak jauh sikit daripada katil dia. Dia terpaksa bangun dan kemudian pergi ke arah telefon dia tadi, angkat dan kemudian bila dia angkat ni, rupanya rakan sekerja dia nak tanya pasal kerja sikit lah. So dia kata okey lah, tak apa. Dia pun angkat, dia keluar daripada bilik ni pergi ke arah balkoni. Ke arah balkoni, duduk dekat balkoni ni, berbual. Dan kemudian selepas saja dia call ataupun dia angkat call kawan dia ni, dia pun masuk balik ke dalam bilik. Dan dia masuk dalam bilik, dikatakan dalam bilik dia waktu tu dah gelap lah. Isteri dia pun dah baring nak tidur, anak dia pun baring nak tidur. So dia kata okey, tak apa. Dia pun pergi ke arah katil, baru saja dia nak baring, dikatakan bunyi telefon lagi. Sekali lagi bunyi telefon dia. So dia kata, siapa pula ni kan? Dia pun bangun, pergi ke arah telefon dia, angkat lagi sekali. Rupanya kawan dia tu juga. Dia pun angkat, kau nak apa ni? Tadi dah settle dah. Dia kata, ya ada satu lagi aku nak tanya. Okey. Dia pun keluar balik, pergi ke arah balkoni ni tadi. Keluar, berbual kan. Bila dah habis semua, dia tutup, hang up je handphone dia. Dia terus masuk ke dalam bilik yang mana dikatakan bilik ni dah gelap tadi. Semua dah tutup, lampu bilik air semua dah tutup. Dia masuk je, dia kata dia terkejut, berderau darah dia sebab di atas katil anak-anak dia. Yang mana ada 2 katil, satu katil yang dekat dengan bilik air, satu lagi bersebelahannya adalah katil dekat dengan balkoni tadi. Betul-betul dekat tepi katil yang menghadap ke balkoni ni, dia nampak isteri dia sedang duduk di situ. Sedang duduk di situ sambil tu macam tunduk tau, macam mengantuk. Jadi dia pun kata, kenapa awak tak tidur lagi? Dia cakap macam tu kan. Saya tak boleh tidur. Terkata ada anak-anak, dia cakap macam tu. So dia kata, lah, anak-anak tidur kat katil kita ke? Okey, dia pun jalan. Bilik ni gelap ni. Dia pun jalan pergi ke arah katil dia. Dan kemudian dia nak angkat lah anak-anak dia untuk beralih lah ke katil sebelah. Tapi sekali lagi dia terkejut apabila dia sampai dekat katil dia. Isteri dia sedang baring di atas katil. Isteri dia sedang baring di atas katil sambil pakai selimut lah. Dan kemudian bila dia tengok je isteri dia ada atas katil, isteri seorang je, dia toleh ke bahagian belakang dan kemudian dia nampak anak-anak dia sedang baring dan susuk tubuh yang duduk tadi tu masih lagi ada di situ. Tapi kali ni dia nampak daripada belakang lah. Dengan pantas dia terus pergi ke arah plug lampu. Dia berlari, dia on je. Dia kata dia tekan je mana-mana plug pun dan kemudian lampu besar menyala. Lampu besar menyala menyebabkan isteri dia terbangun daripada tidur, pandang ke arah dia. Kenapa bang? Si awang ni pandang ke arah katil anak-anak dia yang mana anak-anak dia sedang tidur. Dah tak ada lagi dah susuk tubuh tu. Terus dia kata, okey, tak ada apa-apa. Abang cari barang, dia cakap macam tu. Okey. Dia pun tutup lampu, baring. Malam tu terpusing sana, terpusing sini. Dia kata dia tak boleh tidur sebab dia dah kena gangguan kan. So okeylah, tak apa. Dia pun cuba pejamkan mata sampailah jam lebih kurang pukul 3 lebih pagi. Ini dinyatakan dalam kiriman dalam pukul 3 lebih pagi baru dia dapat lelapkan mata. Dan keesokan harinya dia bangun daripada tidur, dia tengok anak-anak dia dah tak ada lah dengan isteri dia. Yang mana anak-anak dengan isteri dia dah pergi bersarapan. Dan kemudian dia pun mandi apa semua dan kemudian dia pun turunlah pergi bersarapan.
Kenapa isteri dia turun dengan anak-anak dia, itu saya tak pastilah, dia tak nyatakan lah. Mungkin dia ni tak bangun-bangun ke, kejut tak bangun ke, isteri dia turun dulu. Kemudian dia pun turun, dia makan. Dia memang langsung tak cerita apa-apa dekat anak dan juga isteri dia. Dan kemudian hari yang sama, dia pun check out lah. Kan saya cakap tadi, 2 hari 1 malam je. Dan kemudian dia proceed untuk pergi ke tempat yang lain. Ke tempat yang lain. Dan ini adalah salah satu pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami sepanjang dia tinggal di hotel. Dia kata sebelum ni dia pernah tinggal di hotel, tetapi perasaan yang tak sedap itu je lah yang mengganggu dia. Tapi pengalaman seram penampakan inilah satu-satunya yang dia pernah alami. Dan itulah pengalaman seram yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Awang. Baiklah, kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua. Yang mana pengalaman ini datangnya daripada pengirim kita yang bernama Azmi. Yang mana Azmi ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram, gangguan yang dia pernah alami ketika dia bekerja sebagai seorang pemandu bas ekspres. Okey, dia tak nyatakan kat mana tempat dia tinggal apa semua, tak ada, benda-benda tu tak ada. Dalam kiriman dia hanya kisah dia je, tertumpu pada kisah dia. Yang mana dikatakan pada waktu itu dia ni dapat trip untuk hantar daripada Shah Alam, okey, stesen bas Shah Alam menuju ke Terengganu, okey, ataupun ke pantai timur lah. Dan pada waktu tu trip dia ni pula malam, lebih kurang bertolak daripada Shah Alam ni dalam pukul 10 lebih macam tu. Pada awalnya, sesampai dia dekat tempat bas ni, dia nak start bas dia dah rasa macam bas dia ni ada masalah tau. Masalah daripada, bukan masalah enjin ke apa, tak. Dia kata bila dia on aircon apa semua kan, lampu semua memang menyala. Cuma aircon, dia ada blower, dia ada angin dia, tapi gas tak ada. Korang semua dapat bayangkan kan. Dia tak sejuk lah maknanya, angin je. So dia kata kenapa ni? Sampai kan dia tekan beberapa kali dekat aircon dia punya button ni, barulah rasa gas tu. So dia kata, ada problem ke apa aku punya aircon ni kan? Dia cakap begitu. Tak apalah. Dia pun proceed juga, bawa bas dia ni sampai je dekat stesen bas dekat Shah Alam ni. Penumpang-penumpang dah tunggu. Dan kemudian mula naik, masukkan beg dekat tempat kargo kat bawah kan, tempat luggage tu. Dan kemudian dah mula cek-cek tiket, apa semua masuk. Settle je semua benda-benda tu. Dia pun mulakan perjalanan sampai saja masuk ke LPT. Lebuh Raya Pantai Timur kan. LPT, jalan memang tak ada apa-apa, cuma ialah malam. Jadi tapi LPT dikatakan malam tak adalah tak banyak kereta. Dia lain dengan LPT2. LPT2 ni memang agak sunyi sikit yang menghala ke Terengganu ni kan. Cuma dia kata waktu sampai LPT semuanya okey je. Cuma sampai dekat area Temerloh. Temerloh dikatakan aircon dia sekali lagi buat masalah. Ataupun mengalami masalah lah, bukan buat masalah. Aircon dia jadi tak sejuk. Tak sejuk. Betul-betul lepas dia berhenti dekat R&R kan. Lepas tu bila dia keluar tu dia kata, aircon dah mula tak sejuk. Dan kemudian selang beberapa waktu dapat orang kata macam aduan lah daripada penumpang-penumpang yang mana mengatakan panas. Yelah dalam bas waktu tu boleh dikatakan ramailah, 2 tingkat pula tu. Bas ni 2 tingkat tau. Jadi ramailah penumpang-penumpang yang kata, bang panas abang, kenapa ni? Kenapa aircon ni tak sejuk? Kejap. Dia cuba sambil dia bawa ni, dia tekan button ni, tekan. Still tak sejuk juga. Jadi bila orang ramai, haba kan dalam tu, memang kita dapat bayangkan lah panas ni macam ni. Dalam kereta pun panas kalau tak ada gas kan. Jadi dia kata dia bawa sampailah masuk ke LPT2. Dia jalan juga, dia langgar je. Jalan sampai LPT2. Bas dia mula macam tersengguk-sengguk. Macam ada masalah. Dan kemudian bila dia berhenti je kat sebelah tepi ataupun bahu jalan, enjin bas dia mati terus. Dan kemudian dia cuba start beberapa kali, tak boleh. Kemudian dia terus hubungilah dia punya HQ. Dan kemudian diorang bagi tahu yang diorang akan hantar satu lagi bas. Satu lagi bas, kira akan tukarlah penumpang ni akan naik ke bas tu. Dan mujur bas ni
tak jauh daripada tempat dia ni. So bas ni sampai saja, semua penumpang dialihkan masuk ke dalam bas yang satu lagi ni. Jadi apabila dah masuk, si Azmi ni dia mula naik ke atas bas semula, dia check lah ada tak orang yang tertinggal. Tapi memang tak ada. Dia naik ke tingkat 2 pun sama, tak ada orang yang tertinggal. Okey, dia pun turun dan cuba keluar daripada bas ni. Waktu dia nak keluar daripada pintu bas ni, pintu penumpang ni kan, dia ada rasa satu angin tau, yang dikatakan bukanlah kuat, tapi rasa sejuk tau, macam lalu dekat dia ke arah dalam bas ni. Waktu ni dia kata dia just tak indah lah, dia kata angin lah kot kan, dan jalan ni memang gelap lah. Jadi bila dah selesai semua, bas ni pun jalan dan dia pun kena tunggulah, dia tunggu nanti akan ada towing dan sebagainya, adalah dia punya urusan dia kan. Sambil-sambil dia menunggu, dia kata dia pun masuk kat dalam bas, dia cuba start lagi enjin balik, cuba start. Dalam waktu dia tengah cuba untuk hidupkan enjin bas dia ni, dia terdengar di tingkat atas seperti ada tapak kaki yang sedang berjalan. Tapak kaki yang sedang berjalan. Menyebabkan dia terberhentilah, apa yang dia buat ni, dia terberhenti. Yang kemudian dia kata, cuba dengar. Ni aku salah dengar ke? Memang ini tapak kaki kan? Tek. Dengar macam suara benda berlari ke arah belakang bas. Tapi tingkat 2. Dia pun kata, besar ni. Dia pun naik atas. Dia takut kalau ada penumpang yang masih tertinggal. Tapi dia dah check dah sebelum tu. Dia pun naik ke tingkat 2. Yang kemudian dikatakan atas ni dia check daripada depan sampai belakang memang tak ada apa-apa lah. Kosong. Dia dah check dah. So dia kata tak apalah. Okay lah, dia turun balik. Waktu dia nak keluar, dia akan melalui tangga yang untuk naik atas ni. Waktu dia nak keluar, dia dengar daripada tingkat atas yang bunyi suara seperti ni. Abang, dia kata macam tu. Tapi suara ni suara perempuan. Waktu ni dia kata dia melompat keluar daripada bas, sambil tu dia tengok ke bahagian atas kan. Dia lompat, dia dah keluar daripada bas, dia tu tengok atas. Aku salah dengar ke apa ni? Dia kata macam tu. Dia pun tak masuk dalam bas lagi. Dia terus tunggu sampailah lepas ada towing apa semua datang. Dan Alhamdulillah urusan tu dipermudahkan lah. Tak ada apa-apa gangguan-gangguan lain, dikejar ke apa, dia kata tak ada. Tapi memang tiada penampakan. Cuma kalau kita berada, ataupun dia kata dia berada di situasi pada waktu tu, menyeramkan lah. Betul tak? Di tengah-tengah highway pula tu kan, LPT 2 pula tu, kira lebuh raya yang dikatakan agak keras lah, dan banyak berlaku kemalangan maut. Dan itu sajalah pengalaman yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Azmi. Kisah seram kita yang ketiga ni pula datangnya daripada pengirim kita yang bernama Hasbul. Yang mana Hasbul ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram misteri yang dia pernah alami ketika dia sedang melepak bersama dengan rakan-rakannya. Hasbul nyatakan di dalam kiriman yang mana dia ni tinggal di Johor Bahru. Okey, di mana rumah dia ke secara tepat dia tak nyatakan lah. Cuma dia kata dia tinggal di area Johor Bahru. Dan biasalah darah muda kan, dia biasa akan melepak di luar. Tetapi kebiasaannya kalau kawan-kawan dia ajak, dia ni pun bukannya jenis kaki lepak sangat pun. Jadi kawan-kawan dia jadi fed up. Ajak dia keluar tak nak, ajak dia keluar tak nak. Sampailah satu masa pernah berlaku, kawan dia datang rumah dia. Duduk depan rumah dia, berborak. Sambil tu mak dia buat air kan, buat air apa semua letak. Tapi dia lepak ni dekat luar rumah lah, yang mana ada kerusi kat luar kan. Ada kerusi batu apa semua. Lepak sambil minum air ni, berborak, main game, dia kata macam tu. Jadi bila dah sekali jadi benda macam tu, benda tu menjadi rutin. Kalau nak melepak je, tak lepak kedai dah, lepak rumah dia. Macam tu. Dan parents si Hasbul ni pun tak kisah. Sebab pada dia kalau lepak dekat luar, lagi dia tak tahu anak dia melepak dekat mana, pergi mana, betul tak? Tapi bila lepak depan rumah, parents dia nampak, okey dengan siapa dia lepak, kawan-kawan dia berjenis macam mana, macam tu. So okey lah, menjadi rutin, kawan-kawan dia lepak apa semua. Pernahlah berlaku, okey,
kita direct terus kepada pengalaman seram dia yang mana pernah berlaku satu malam. Yang mana malam tu betul-betul Jumaat pula dah. Khamis malam Jumaat. Khamis malam Jumaat. Yang mana dia duduk dengan kawan-kawan dia dekat luar berborak. Lepas tu kawan-kawan dia ada yang datang naik motor, ada yang kadang-kadang datang naik kereta, macam tu lah. Dan kereta betul-betul parking dekat depan rumah dia. Depan pagar apa semualah. Tengah dia berborak ni, jam lebih kurang pukul 12 lebih macam tu. Ini dinyatakan dalam kiriman. Waktu tu jam dalam pukul 12 macam tu. Dia tengah lepak-lepak, tiba-tiba ayah dia keluar daripada dalam rumah. Keluar dan kemudian ayah dia mula minta lighter, minta rokok. Dan kemudian ayah dia mula berasap lah dekat luar. Sambil ayah dia berasap ni, ayah dia tak join pun perbualan tu. Ayah dia just duduk dekat luar je lah. Sambil duduk smoking ni kan. Dalam rumah dah gelap lah waktu tu. Sebab semua dah naik tidur kan. Dan kemudian lepas je ayah dia smoking ni, ayah dia masuk ke dalam rumah. Dan kemudian selang beberapa waktu, terdengar ayah dia panggil nama dia daripada dalam rumah. Yang mana contoh. Ini contoh Hasbul, bang, masuk sekejap. Okey. Hasbul pun bangun daripada kursi dia ni, terus masuk dalam rumah. Dia kata dengan ayah dia, kenapa ya? Ni lepak sampai pukul berapa ni? Tak tahulah ya. Tengoklah macam ni. Kenapa ayah nak suruh dia orang balik dulu ke? Tak adalah, ayah tanya je. Cuma tu kalau boleh hantar dululah. Bawa anak dara sampai dah pukul 12 lebih kat 1 dah ni. Anak dara siapa dia bawa tu? Isteri dia ke apa? Isteri dia bawa anak dara? Yang mana? Dalam kereta ayah nampak tadi. Dekat dalam kereta merah depan tu. Kereta apa tadi ayah tak ingat lah. Ayah dia cakap macam tu lah. So dia kata, okey lah, tak apalah. Dia kata mungkin dia tak perasan kot ada perempuan dalam kereta. Dia pun keluar. Dia keluar daripada rumah dan kemudian dia kata, kereta merah. Kereta kawan dia ni. Dia pun panggil lah kawan dia. Saya gelar nama kawan dia Adam lah. Adam. Mudah. Jadi dia pun cakap, Dam, kau hantar dululah. Siapa-siapa yang kau bawa dalam kereta tu. Dia cakap macam tu. Dia cakap dengan kawan dia macam tu. Kawan dia pun tengah main game ni. Tengah tengok telefon. Bawa siapa? Mana ada aku ada bawa sesiapa? Kereta merah, kereta engkau je kat depan ni. Tapi dia pun tengok dalam kereta kawan dia, dia tak nampak pun ada kelibat perempuan ke, kelibat orang pun tak ada. Kereta kawan dia kosong lah. Jadi kawan dia kata, orang mana? Dia biol ke apa? Dah ngantuk tak adalah. Tadi ayah aku cakap, so hantar perempuan balik dulu. Dia nampak ada perempuan dalam kereta kau. Semua kawan-kawan dia semua pandang tau. Kawan-kawan Hasbul ni lah, termasuk si Adam ni, pandang Hasbul. Kau biar betul, mana ada aku bawa sesiapa siap? Dia kata, kau nampak perempuan ke? Tak ada. Ayah aku panggil tadi, ayah aku suruh hantar. Itulah aku tengok dalam kereta kau pun tak ada sesiapa. Ayah kau ni buat hal lah. Macam tu lah, dia orang semua macam mengeluh kan. Ayah kau ni buat hal lah. Yang kawan dia yang si Adam ni muka dah pucat tau. Alamak, ada orang ikut aku ke? Ada benda ikut aku ke ni? Dia kata kan. Dia pun ramai-ramai pergi ke arah kereta. Bukan semualah, tapi ada beberapa orang yang bangun pergi ke arah kereta, tengok dalam kereta. Tapi dalam kereta memang tak ada orang, kosong. Dia datang seorang je, dia just nak melepak kan. So habis kat situ je. Dia pun sambil duduk tu, diorang pun bercerita lah tentang kisah-kisah seram. Dah berlaku benda macam tu, berkongsi kisah-kisah seram. Dan kemudian habis lepak dalam pukul 3 lebih dekat pukul 4 macam tu. Dan kemudian kawan-kawan dia mula beransur balik lah. Cuma kawan dia yang kereta merah ni je lah, dia terfikir, aku nak balik ke tak nak balik ni? Aduh, kau kena balik lah, ni rumah aku, takkan kau nak tidur sini? Dia cakap macam tu kan. Betul juga. Tak apalah. Aku balik dulu. Okey. Dan kemudian si Adam ni jumpa seorang lagi kawan dia, yang mana kawan dia bawa motor lah, suruh ikut. Ikut dia balik dulu, lepas tu baru kawan dia balik. Dan gangguan itu habis kat situ je lah. Secara tepatnya dia tak nampak. Kawan-kawan dia tak nampak. Tapi ayah dia kata ada perempuan dalam kereta kawan dia tu. Mungkin niat ayah dia baik lah, betul tak? Kau bawa anak dara orang, datang melepak. Tapi kawan tu duduk dalam kereta sampai pukul 1 lebih kan. Mak ayah mana? Kalau kita bawa anak kita sampai pukul 1 lebih, perempuan tak balik-balik, mesti kita risau kan. Itu yang ayah dia maksudkan, hantar dulu kan. Tapi tak sangka lah apa yang ayah dia tengok tu bukan orang. Itu adalah jelmaan jin yang mana berupa seorang perempuan. Jadi itulah pengalaman seram yang diceritakan berlakunya kepada pengirim kita, iaitu Hasbul.
Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Pengalaman ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Syarif. Yang mana Syarif ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang pernah dialami oleh dia sendiri. Yang mana kisah ini diberi tajuk Isteriku Disihir Rakan Sekerja. Menarik kan? Dan Syarif menyatakan di dalam kiriman yang mana dia ni berasal dari Perlis. Tapi sekarang dia menetap dan bekerja di Melaka. Sebagai apa, dekat mana, dia tak nak reveal lah dekat mana sebab dia takut watak yang berada dalam kisah ini tengok video ni. Dan tahulah kisah ni berlaku ataupun kisah ni ceritakan tentang dia. Okey. Kisah ini bermula yang mana pernah berlaku ada seorang pekerja baru yang telah pun masuk ataupun melaporkan diri ke pejabat tempat Syarif ni bekerja. Dan pada mulanya si Syarif ni tengok dia ataupun pekerja baru ni yang digelar di dalam kiriman sebagai Linda, bukan nama sebenar. Pada mulanya dia tengok Linda ni biasa-biasa je, taklah terlalu cantik, tapi adalah rupa. Dan tak tahu kenapa semua pekerja-pekerja lelaki dalam pejabat ni, termasuklah si Syarif sendiri, kalau tengok Linda ni dia terasa macam nak tengok banyak kali tau. Macam tengok sekali, lepas tu dia macam nak tengok lagi, macam tengok lagi. Muka si Linda ni. Dia macam ada satu tarikan yang menuntun mata para pekerja lelaki di pejabat ni untuk tengok si Linda ni. Dan Syarif ni tak tahu kenapa dalam ramai-ramai pekerja lelaki dekat pejabat ni, si Linda ni rapat dengan dia. Boleh dikatakan rapat lah, selalu berjumpa dengan dia, tapi mostly banyak tentang kerja lah. Dan pernah lah si Syarif ni terdengar daripada rakan-rakan sekerja yang lain, yang mana staf perempuan menyatakan yang Linda ni seperti menyimpan perasaan terhadap si Syarif ni. Pada mulanya si Syarif ni agak terkejut lah sebab dia kata dia dah berkahwin kot, bukan Linda ni, tak tahu kan. Tapi tak apalah, dia just tak endahkan lah selagi si Linda ni tak, orang kata tak goda dia ke apa, dia kata benda tu dia tak ambil endah lah kan. Okey, pernah berlaku satu hari yang mana si Syarif ni telah pun mengadakan majlis makan-makan dekat rumah dia. Majlis makan-makan ni dibuat sempena meraihkan anak dia yang mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Kira macam mungkinlah kenduri kesyukuran lah kot kan. Dan dia telah pun menjemput semua staf-staf di dalam pejabat dia, termasuklah si Linda ni. Ada jugalah orang taman dan kemudian ada rakan-rakan rapat si Syarif ni yang lain. Sepanjang majlis ni berlangsung, Syarif memang banyak menghabiskan masa di bahagian luar rumah. Yang mana luar rumah ni dia ada pasang kanopi tau. Dia banyak duduk dekat luar bersama dengan tetamu-tetamu lelaki yang datang pada malam tu. Manakala tetamu yang lain pula, terutamanya perempuan lah, banyak berada di dalam bersama dengan isteri si Syarif ni. Daripada mula sampailah habis majlis ni, alhamdulillah berjalan dengan sangat lancar. Cuma ada berlaku yang mana dia ni berada di bilik pada waktu tu, sedang baringlah untuk tidur, dan isteri dia bertanya. Benda ni berlaku waktu pillow talk ataupun perbualan sebelum tidur. Suami isteri kan. Isteri dia ada tanya, yang mana abang kenal ke perempuan yang pakai baju kebaya biru tadi? Dia cakap macam tu. Dan disebabkan semua tetamu-tetamu perempuan ni yang pakai baju kebaya biru hanya si Linda ni seorang je, si Syarif ni ingat lah. Dan si Syarif kata, jangan kenal je, tu budak ofis abang, kenapa? Oh, ya ke? Budak tu okey ke bang? Dia cakap macam tu lah. Isteri dia cakap. Jadi si Syarif ni macam tertanya-tanya, kenapa awak tanya macam tu? Okey je dia kat pejabat, kenapa? Tak adalah, saya sebenarnya ada jemput kawan saya. Ini ceritanya macam ni. Isteri dia ada jemput seorang kawan dia. Kawan isteri dia lah. Yang mana kawan isteri dia ni adalah seorang perawat yang boleh merawat. Dia bukanlah bomoh, dia bukanlah tukang ubat yang handal pun, tak. Cuma dia ada kebolehan untuk merawat.
Yang mana waktu isteri si Syarif ni berbual dengan Linda, kawan dia ni pandang je ke arah Linda. Tengok macam ada sesuatu yang tak kena. Sampaikan bila si Linda ni beredar daripada tempat dia orang berbual ni, kawan kepada isteri Syarif ni cakap dengan isteri dia tau. Dia kata, kau janganlah bual lama-lama dengan perempuan ni. Aku macam ada satu rasa something yang tak kena lah dengan dia ni. Dia cakap macam tu. Kenapa kau cakap macam tu? Aku tak tahu. Waktu kau berbual dengan dia, aku tengok perempuan ni, aku rasa macam ada sesuatu dalam diri dia yang sedang tengok aku dekat sebelah ni. Dia cakap macam tu. Dan of course lah kan, isteri si Syarif ni terus cakap, kau ni macam-macam lah. Dah lah. Janganlah fikir macam tu. Okay. Diorang pun berbual pasal benda lain. Dan Syarif ni terkejut juga dengar. Dan dia cakap, dia cubalah pujuk isteri dia. Husnuzon lah, fikir yang baik-baik. Mungkin perasaan kawan dia tu je lah kan. Dan isteri dia pun setuju dengan benda tu. Okey lah, kita berfikir yang positif je lah. Tapi, bermula daripada malam itu, berlaku siri-siri gangguan di dalam rumah si Syarif ni. Yang mana yang mengalaminya adalah isteri dia. Pernah berlaku satu petang. Yang mana pada waktu tu Syarif tidak ada di rumah, keluar bersama dengan rakan-rakan dia. Isteri si Syarif ni dengan anak-anak dia dekat rumah. Duduk di bahagian ruang tamu, tak pastilah buat apa dia tak nyatakan. Tapi saya assume lah, biasa kalau duduk ruang tamu mungkin tengok TV kan, ataupun tengok telefon ke. Waktu isteri dia sedang pandang contoh ke arah TV, di bahagian ruangan dapur, isteri dia nampak seperti ada satu susuk tubuh perempuan berambut panjang yang melintasi tau. Macam berjalan mundar-mandir daripada dapur ke arah bilik air. Dan kejadian ini berlaku bila isteri dia tengah pandang satu benda yang lain. Contoh, tengok TV, ternampak daripada anak mata. Bila dia tengok ke arah dapur, tak ada apa-apa. Nanti bila dia tengok anak-anak dia main, nampak lagi. Macam lalu pula keluar daripada bilik air, pergi ke arah dapur. Macam tu. Menyebabkan isteri kepada Syarif ni, dia bangun daripada duduk dia, pergi ke arah dapur untuk cek. Tapi memang tak ada apa-apa lah. Kisah ni berlaku petang. Dan pernah berlaku satu malam yang mana isteri kepada si Syarif ni, dia nampak anak perempuan dia. Anak perempuan ni yang tadi saya kata tu, cemerlang peperiksaan tu kan. Berjalan daripada arah ruang tamu pergi ke arah dapur. Tapi bila isteri dia pergi ke bilik anak dia sedang tidur dekat dalam bilik. Jadi siapa yang jalan daripada ruang tamu ke dapur tu? Dan isteri dia cakap memang dia nampak itu anak dia. Gangguan yang ketiga pula berlaku pada waktu di tengah tidur. Sering beberapa malam isteri si Syarif ni terkena gangguan ditimpa ataupun dihimpap. Sleep paralysis kan? Seperti kena himpap oleh sesuatu yang berat. Tapi bukan berlaku sekali, banyak malam yang dia kena. Dan waktu dia tidur pula, dia sering bermimpi yang Linda dengan suami dia macam ada affair tau. Ada satu hari tu dia mimpi yang si Linda dengan Syarif ni dah pun berkahwin. Ada juga yang bermimpi Linda dengan si Syarif ni ada affair. Dan yang paling teruk adalah isteri dia mimpi, depan mata isteri dia, ini dalam mimpi dia, si Syarif ni berhubungan badan dengan si Linda ni. Jadi bila isteri dia dah mimpi-mimpi macam tu apa semua, memanglah akan timbul lah syakwa sangka kan terhadap suami dia. Tanya, betul ke awak dengan Linda ni tak ada apa-apa? Sebab dia kata kalau mimpi sekali mungkin mainan tidur, tapi benda ni berlaku banyak kali kan, mimpi-mimpi macam ni. Sampaikan si Syarif ni cakap keharmonian dalam rumah tangga dia dah mula terganggu. Isteri dia dah mula tak percaya dengan dia, selalu cek telefon dia, sedangkan dia tak ada apa-apa pun dengan Linda ni. Dan dia memang tak chat pun dengan Linda ni, hanya berbual ketika di pejabat sahaja. Sampai satu masa si Syarif ni dia cakap dengan isteri dia, awak ada seorang kawan perawat kan, cubalah awak pergi berubat dengan kawan awak tu. Kot-kot lah, sebab sepanjang kita kahwin, inilah saya dengar awak kena ganggu lah, apalah. Dan sepanjang kita duduk dalam rumah ni, daripada anak kita kecil sampailah dah sekolah ni, ini je baru saya dengar awak kena ganggu kat rumah. Sebelum ni tak ada. Baru isteri dia macam terbuka minda dia. Dan dia kata, okeylah, bolehlah. Pergilah ke rumah kawan dia tu. Pergi, dan waktu dia sampai apa semua kan, kawan dia buatlah sesi rawatan tu. Dan kawan dia berdiri betul-betul, duduk betul-betul sebelah isteri dia. Dan kemudian tepuk belakang isteri dia sambil membaca ayat-ayat Al-Quran lah.
Ini memang ayat Al-Quran sebab si Syarif nampak sendiri yang kawan isteri dia tu pegang sedikit macam Quran kecil tu kan. Dia baca tepuk. Dan beberapa kali kawan kepada isteri Syarif ni, waktu dia tepuk, nanti dia tepuk dinding. Pam. Kuat-kuat. Waktu contoh Auzubillahi minasyaitonirrajim. Pam, dia tepuk dinding. Lepas tu nanti dia baca lagi, dia tepuk lagi dinding. Habis saja sesi rawatan tu, si Syarif ni ada tanyalah dengan kawan isteri dia ni, kenapa bila waktu baca tu kan, dia akan tepuk dinding. Ada sesuatu ke ataupun buang sesuatu daripada badan isteri dia? Dan kemudian kawan isteri dia cakap, waktu dia baca tu sebenarnya dia ada rasa tau, macam satu aura, seperti ada sesuatu dalam badan isteri si Syarif ni keluar untuk attack dia. Sebab kawan dia ni nak rawat benda tu. Kira macam melawan benda tu. Jadi dia tepuk tu, benda tu tak jadi attack dia. Nanti dia baca lagi, dia tepuk. Itu cara dia. Dan selesai beberapa sesi rawatan, bukan malam tu je, dia pergi juga malam-malam yang berikutnya, isteri dia dah semakin pulih. Tiada lagi gangguan-gangguan macam mimpi, dah tak ada. Cuma gangguan dalam rumah tu masih lagi ada. Dan kawan isteri si Syarif ni pun ada cakap yang mana benda ni seolah-olah macam ada dekat rumah si Syarif ni lah. Jadi dia akan datang rumah Syarif ni dengan suami dia, yang mana suami dia lebih pakar lah ataupun lebih arif tentang ubat-mengubat ni. Kira dia suami isteri memang boleh merawat lah, senang cerita. Dan dipendekkan cerita, pernah satu malam waktu dua orang ni lah, rakan kepada isteri si Syarif ni datang dengan suami dia. Dia orang berada di ruang tamu, dan kemudian suaminya kawan isteri Syarif ni bangun, baca kan, pergi masuk ke ruangan bilik, dan kemudian masuk ke ruangan dapur. Waktu dia keluar, dia kata, ini siapa punya? Dia cakap macam tu. Bila Syarif pandang, terkejut dia sebab di tangan lelaki tu ada satu bungkusan kuning yang kecil je. Dipegang oleh lelaki tu. Dan kemudian dia tanya lah, bukan saya punya. Ayang ada nampak ke yang ni? Benda ni? Tak ada bang. Jumpa dekat mana? Saya jumpa benda ni betul-betul terselit dekat atas kabinet dapur. Dia cakap macam tu. Dan kemudian dia orang mula berfikir, siapa yang berkemungkinan boleh letak kan benda tu? Mestilah orang yang berada dalam rumah. Dan isteri dia, Syarif ni ada tanya dengan isteri dia, yang ada ke Linda masuk dapur waktu dia datang rumah kita itu? Sebenarnya waktu dia berbual dengan Linda ni, isteri Syarif ni berbual dengan Linda ni. Lepas tu kan dia beredar, betul tak? Dia beredar tu sebenarnya, dia cakap dengan isteri si Syarif ni, mana dia nak minta izin pergi tandas, tumpang tandas lah kat mana. Isteri dia tunjuklah dekat belakang kan, kat dapur. Dan kemudian dia masuk ke dapur. Itu jelas sekali dia masuk dapur, dan kemudian dia terus keluar daripada rumah, duduk dekat bahagian luar. Dan kemudian benda tu dibawa balik lah oleh lelaki tu ataupun pasangan perawat ni kan. Bawa balik, tak tahulah dia buat apa dengan benda tu. Alhamdulillah, gangguan dah tak ada dalam rumah, gangguan dah tak ada dalam mimpi, dan keharmonian dalam rumah tangga dia kembali seperti biasa. Selang beberapa waktu, dikabarkan Linda ni telah pun ditukar ke jabatan yang lain ataupun ke tempat kerja yang lain lah, disebabkan masalah disiplin. Datang lambat, dan dia tertangkap ada affair juga dengan pekerja lelaki yang lain. Pekerja lelaki lain. Dan disebabkan kantor itu, dia ditukarkan pergi ke jabatan lain ataupun ke tempat lain lah. Dan dia bukannya pekerja yang baru, fresh, tak. Dia daripada tempat lain juga sebenarnya. Sebelum ni, dia ditukarkan ke situ pun sebab dekat sana dia ada masalah juga, disiplin. Cuma si Syarif ni tak pastilah masalah tu adakah masalah sebab dia datang lambat ke, ataupun memang ada juga kes dia affair dengan orang kat sana. Mungkin perempuan ni jenis memang betul-betul darah penyondol lah kan. Dan pada saya agak menakutkan lah, sebab Linda ni macam desperate sangat tau, sampai menggunakan, saya tak tuduh lah, tapi mengesyaki seperti dia menggunakan sihir untuk mendapatkan hak orang lain. Yalah kan, suami orang apa semua. Macam dah tak ada orang bujang agaknya dalam dunia ni. Dan Alhamdulillah selesai daripada itu, tiada lagi apa-apa gangguan. Jadi itulah pengalaman, itu sajalah pengalaman seram yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Syarif. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini.
Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi meluangkan masa menonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Yang mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada banyak lagi kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel saya ni. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.